Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid. Baik, hari ini hari Jumaat ya, hari Jumaat 7 hari bulan 10. InsyaAllah minggu depan kita, hari Rabu, kita akan mula PDPC kita di sekolah ya. Jadi kita sambung lagi PDPC secara online ni dalam tajuk reka bentuk elektrik. Baik, pada topik yang lalu kita telah pun berhenti di objektif yang pertama ya. Kemudian hari ini kita akan sambung kepada objektif yang kedua, iaitu menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Okey, dari segi keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan juga sambungan litar. Baik, kepada kamu semua yang dah bersedia dengan buku-buku teks, kamu boleh buka buku teks di muka surat 65. Okey, muka surat 65. Baik, kita pergi terus pada slide cikgu ya. Baik, sebelum tu slide ni bukan cikgu yang buat ya, cikgu download daripada grup RBT Kebangsaan ya. Jadi terima kasih pada cikgu yang telah memberi sumber pada guru-guru lain di seluruh Malaysia ni ya. Baik, kita tengok pada slide cikgu ya. Okey, 2.3.2 menunjukkan cara reka bentuk peralatan litar elektrik. Baik, dalam setiap perkakasan elektrik, okey, kita dah belajar 4 sumber yang utama, 4 elemen yang utama. Yang pertama kita sebut sebagai sumber. Okey, yang pertama kita sebut sebagai sumber, yang kedua medium, yang ketiga kawalan, dan yang terakhir yang keempat adalah beban. Jadi keempat-empat elemen ni memainkan peranan di dalam perkakasan elektrik. Okey, daripada sumber kepada switch kepada beban, dia mestilah melalui medium. Jadi medium ini sangat penting. Kalau berlaku kebocoran dan sebagainya, dia boleh menyebabkan berlaku kemalangan ataupun kita sebut sebagai litar pintas, ataupun pernah tak kita dengar kes-kes berlaku renjatan elektrik terhadap manusia. Baik, kenapa kita nak tahu apa reka bentuk litar peralatan elektrik? Kita tengok dari 3 benda yang penting ni. Okey, kita nak tengok dari segi keselamatan, kemudian kedudukan peranti dalam litar dan juga sambungan litar. Okey. Baik, dia kata di sini ya, kita tengok apa yang dia kata. Reka bentuk litar elektrik mengandungi susunan komponen atau peranti untuk melakukan suatu tugas yang dikehendaki dengan kriteria seperti selamat, kemas, cekap, kosnya rendah dan berkualiti. Okey. Baik, reka bentuk litar dalam peralatan elektrik biasanya dibina berdasarkan 3 aspek, iaitu keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Itu 3 benda yang utama ya. Okey, 3 atau 4 perkara yang utama ya, iaitu tengok sini ya, keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Baik, kita pergi yang pertama, itu keselamatan. Kenapa disebut keselamatan? Kenapa diambil faktor keselamatan ni? Baik, litar peralatan elektrik direka bentuk dengan ciri-ciri keselamatan. Okey, ciri-ciri keselamatan ini penting kerana dia kata dapat melindungi pengguna dan peralatan tersebut daripada berlaku litar pintas. Macam yang cikgu sebut tadi kan. Baik, kalau berlaku kebocoran elektrik, kamu jangan pelik pula bila saya sebut kebocoran elektrik. Contoh ya, kalau kita punya wire tu dia bertebat kan. Dia bertebat, tapi tebatan dia tu macam terkoyak dan sebagainya, ataupun dia dah mereput, tinggal yang bahagian logam ni. Bahagian logam tu yang sebenarnya ada elektrik. Jadi dia bila bersentuhan dengan bodi perkakas listrik, badan perkakas elektrik tu, dia akan berlaku kebocoran. Lagi satu, kebocoran ini disebabkan oleh pendawaian yang tidak kemas,
Ingat tu, yang tidak kemas. Jadi elektrik tu dia merebak ke tempat-tempat lain. Kita tak nampak elektrik ni, tapi bila kita tersentuh, kita akan terasa. Okey? Baik, tengok dia kata kalau kamu rujuk muka surat 65, kamu boleh tengok gambar periuk nasi. Dia ada tunjuk gambar periuk nasi. Baik, bagi periuk nasi elektrik, litar elektrik ditempatkan di dalam bahagian bawah periuk. Dia kata, kedudukan litar adalah tersembunyi dan tidak dapat dicapai tangan serta tidak terdedah. Nampak tak? Dia kalau boleh dia tersembunyi dan tidak terdedah. Okey, ciri-ciri seperti itu dapat melindungi keselamatan pengguna daripada renjatan elektrik yang boleh membawa maut. Okey, baik, kalau setakat 1.5 watt, 6 watt, kita tak ada kesan pada kita ya, tapi kita kena ingat arus ulang-alik dia menggunakan peralatan antara 220 ke 240 watt. Jadi voltan ini yang sangat tinggi, kalau kena dekat kita boleh membawa maut. Baik, ini yang dalam buku teks ya. Kalau kamu tengok dalam rajah buku teks ni, kita tengok kita buka bawah ni, kita buka skru ni, satu ada 3 skru, 1, 2, 3, kemudian kita buka. Jadi rupanya macam ni lah dari bawah. Kamu mungkin tak pernah buat benda ni ya. Mungkin lah kamu kalau periuk nasi rosak tu kamu buang je kan. Betul lah, mak ayah kamu buang je. Tapi kalau kita nak belajar ni, kita kena buka. Jadi pendawaiannya kita tengok macam ni ya. Daripada yang ni switch, daripada sumber ni ya. Ni sumber dia masuk dalam ni. Okey. Ini yang disebut sebagai dia tersorok di bawah tu. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan kita. Kemudian pendawaiannya mesti bertebat supaya litar itu tidak bocor. Okey. Baik. Lagi satu perkara ialah kedudukan peranti dalam litar. Okey, kedudukan peranti kita tengok sumber wire ditutup di sini. Kemudian peranti itu adalah bahagian-bahagian lah, bahagian-bahagian. Ada switch, ada kalau ni ada sensor, ada penderia dan sebagainya. Okey. Baik, kita tengok. Dia kata apa? Kedudukan peranti dalam litar. Baik, ini fokus pada periuk nasi ya. Mereka bentuk kedudukan peranti-peranti seperti sensor tekanan, okey, sensor suhu dan elemen pemanas diletakkan bersama dengan litar elektrik. Nampak tak? Okey, apa yang dia kata peranti? Peranti itu bahagian-bahagian ataupun komponen-komponen dalam dapur periuk nasi tadi ya. Okey, antaranya adalah apa dia? Sensor tekanan, sensor suhu, elemen pemanas diletakkan bersama dengan litar elektrik. Baik, reka bentuk seperti ini bertujuan untuk menjimatkan ruang selain menekankan aspek keselamatan. Jadi, seorang pereka bentuk peralatan elektrik, dia memikirkan ruang. Sebenarnya, ruang memainkan sangat peranan yang sangat penting. Sebab kita kadang-kadang pengguna dia nak beli barang, dia tengok pada saiz. Kalau saiz yang sangat besar dan tidak menjimatkan ruang di tempat, di rumah dan sebagainya, mungkin benda itu akan menjadi penilaian kepada pengguna sama ada nak beli atau tidak. Okey. Baik, di samping itu juga, tengok di samping itu juga litar elektrik periuk nasi kelihatan kemas dan menarik susunannya. Kekemasan ni perlu. Sebabnya kalau kita buat pendawaian kita tidak sempurna, maka tadi saya sebut tadi boleh berlaku kebocoran elektrik dan boleh menyebabkan litar pintas. Okey. Baik, ini penting untuk menjadikan reka bentuk litar elektrik sesuai untuk tujuan komersial. Okey, dia kata cuba tengok ini dalam jarak gambar yang lebih dekat lagi. Walaupun kita nampak agak tapi dia berada di bahagian bawah periuk nasi ya. Kita tengok wire ni, warna-warna wire ni dia mainkan peranan. Wire merah, wire kuning adalah wire live lah. Okey, live. Kemudian warna hitam atau putih ni mungkin wire neutral. Okey, sebab untuk periuk nasi dia guna arus ulang-alik, dia ada live dengan neutral, L dengan N. Okey. Baik, kalau arus terus,
kita ada positif dan negatif. Tu dia beza antara uh, arus ulang-alik dengan arus terus. Okey. Baik. Seterusnya, okey, ni dari segi rajah ke rata rentas. Okey. Baik, ini dia punya struktur yang merah ni, dia punya rangka dia. Okey, seorang pereka bentuk dia rancang macam ni lah, dia nak cerita. Okey, ni ada sensor suhu, kat bawah sensor suhu, sensor tekanan. Baik, sensor tekanan ni macam mana? Contoh periuk nasi kan, dia bila dah masak dia akan stop sendiri pengaliran elektrik tu kan. Jadi dia cuma memanaskan saja. Okey. Baik, ini peranan dia. Bila beras, okey, kita nak masak ni beras, kita campur dengan air. Berat dia semakin bertambah lah, berat dia banyak lah. Okey, bila dia dah masak, okey, air tu kebanyakan dah terserap nasi menjadi kembang dan air tu punya jadi wap lepas udara dan dia menjadi lebih ringan dan sensor tekanan ni akan beri tindak balas. Baik, kemudian ni tengok ada elemen pemanas. Elemen pemanas ni untuk panaskan periuk ni. Kemudian ada papan fleksibel yang rata. Okey. Baik, sambungan litar. Okey, kita tengok sambungan litar. Reka bentuk sambungan litar elektrik pada komponen atau peranti disusun mengikut suatu tugas yang dikenai. Contohnya, susunan reka bentuk sambungan litar pada periuk nasi elektrik yang menekan kiri keselamatan mesti selamat, okey, cekap, kemas dan berkualiti. Baik, terdapat pelbagai jenis litar dan sambungan litar elektrik, antaranya termasuklah litar tertutup, litar buka, litar pintas, litar salah ketutupan, litar bocor ke bumi dan litar bypass. Apa dia masuk-masuk ni? Nanti kita tengok. Okey, nanti kita tengok macam mana ya. Baik, tepi kepada litar tertutup dulu. Litar tertutup, okey, maksudnya litar dia lengkap. Okey, contoh macam ni ya. Contoh macam ni. Baik, ini bateri, ini wire, ini mentol, ini switch. Okey, litar tutup maksudnya saya tutup litar. Bila saya tutup litar, mentol menyala. Itu maksud litar tertutup. Okey. Kemudian kita pergi kepada litar tertutup ini dari segi rajah. Dari segi rajah dia ya. Baik, litar terbuka. Okey, litar terbuka maksudnya litar tu terbukalah. Saya buka maksudnya dia tidak lengkap. Okey, litar tidak lengkap, dia terbuka. Jadi mentol akan terpadam. Bila ni saya tutup, okey, mentol menyala. Bila saya buka litar, mentol akan terpadam. Baik, seterusnya kita ada ni ya. Kalau tengok dari segi rajah, okey, litar ni dia terbuka. Baik, kemudian kita ada litar pintas. Litar pintas ialah keadaan berlaku di mana wire live, tadi saya sebutkan, warna merah dengan warna kuning live, bersentuhan dengan warna neutral N, warna putih atau warna hitam, tanpa melalui beban. Contohnya penebat wire yang bocor dan bersentuhan antara wire live dan wire neutral secara teruskan menghasilkan petikan bunga api dan menyebabkan kebakaran. Okey, ni nampak tak? Dia bersentuh dekat sini. Jadi litar pintas. Okey. Baik, itu adalah 4 perkara penting berkaitan dengan litar. Ingat kita ada litar tertutup, litar terbuka, kemudian litar pintas. Okey. Baik, saya akan sertakan perakaman pendawaian di dalam peranti elektrik. Jadi saya nak kamu semua boleh rujuk rakaman itu, melihat bagaimana pendawaian di dalam perkakasan elektrik. Okey. Okey, baik. Di sini ya, di sini cikgu nak tunjuk satu peralatan elektrik. Baik, saya rasa semua pernah tengok benda ni. Ini dipanggil drill elektrik ya. Baik, kalau kita tengok dia gunakan kabel ni ya. Jadi kita tahu ini merupakan peralatan elektrik yang menggunakan arus ulang alik. Okey. Baik, voltanya
Okey, lebih kurang 240 volt. Baik, kita nak tengok macam mana dia buat pendawaian di dalam peralatan elektrik ini. Baik, bila kita buka ni, kita akan nampak bahagian dalamnya macam ni. Okey. Baik, ini daripada kabel. Okey, daripada kabel sumber elektrik iaitu arus ulang-alik. Baik, kemudian dia akan masuk dalam ni ya. Baik, perantinya pendawaiannya dibuat secara dengan teliti supaya untuk keselamatan. Okey. Baik, kita tengok sini dia akan bersambung pada switch. Okey, yang ni switch. Kemudian dia pergi kepada carbon. Okey, terus carbon dia ada dua. Okey, ini bahagian yang berputar di dalam switch. Di dalam drill ni. Ini dipanggil rotor. Okey, bahagian yang bergerak. Baik, ini adalah part-part mechanical. Mechanical kita dah bayar pada topik yang lalu. Cuma hari ini kita nak lihat bagaimana pendawaian elektrik. Cuba tengok pendawaiannya dibuat dengan kemas, teliti supaya salah satu sebabnya dibuat ni untuk menjimatkan ruang jimatkan ruang, dia masuk di celah-celah itu. Dan wire-wire ni semuanya bertebat untuk mengelakkan ditarik tas. Jadi itulah bahagian pendawaian elektrik di dalam peralatan. Baik, kalau kita lihat daripada elemen sistem elektrik ni, baik, ini elektriknya sumbernya datang daripada arus ulang-alik. Okey, arus ulang-alik. Kita pakai yang ni, kita sambungkan pada soket elektrik di rumah. Kemudian ini bahagian kawalan. Okey, ini bahagian kawalan. Ini kalau ini sumber, ini kawalan. Ini mestilah medium. Okey, mediumnya menggunakan pendawaian wire, kabel. Kemudian apa yang berputar? Okey, bahagian di sini. Okey, bahagian sini Baik, bahagian ini semua disebut sebagai beban. Okey, bahagian ini semua disebut sebagai beban. Okey, itu saja untuk penerangan cikgu bagi pendawaian elektrik pada peralatan elektrik. Okey, kamu semua dah melihat tadi bagaimana pendawaian di dalam drill elektrik. Jadi sekian dulu saya rasa buat PDPC kali ini. Kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Dan kena ingat minggu depan hari Rabu semua kena datang ke sekolah. Sekian, terima kasih.